Ada tanya apa-apa? Tak ada soalan malam ni? Oh. Haji Ma'in mana Haji Ma'in? Tak ada malam ni? Oh, tak ada orang belanja minum teh malam ni? Ya, ya, ya. Ya, ya. Okey. Okey, isyak ni tuan-tuan nak bawa kepada subuh ni dia agak problem. Bukan agak problem, memang problem lah, sebab isyak ni dia tak boleh digabungkan dengan subuh. Sembahyang ni ada kita boleh gabung, jamak Zuhur dengan Asar, Asar dengan Zuhur, ataupun Maghrib dengan Isyak, Isyak dengan Maghrib. Takdim takhir tu kan. Ya. Tapi subuh the only prayer yang tak boleh dijamakkan. Subuh dia independently, dia seorang-seorang aja. Dia tak boleh jamak takdim takhir pun tak ada. Ya. Kalau Maghrib lah, contoh Maghrib kan. Untuk semaya Maghrib nak maya isu karang lah. Kalau dia tak nak sembahyang tu, mungkin ada sebab-sebab tertentu, dia terlalu penat ataupun boleh jadi juga terlalu sibuk. Sebenarnya ada karusak untuk jamak. Jamak ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar dalam fiqh kan, dalam setengah keadaan kita boleh jamak. Jamak ni dia tak macam qasar. Qasar hanya untuk musafir saja. Tapi jamak tuan-tuan boleh jamak kerana musafir lah, of course lah ya. Boleh jamak juga kerana hujan. Ada riwayat Nabi jamak hujan tuan-tuan. Tapi kita tak pernah buat kan. Ni kalau kita, saya rasa tanya imam tak tahu jamak itu hujan macam mana ni, syarat-syaratnya, tata caranya, tahu tak? Nanti saya explain next time ya. Hujan boleh jamak. Ya. Boleh juga jamak ketika sakit. Boleh. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, fatwa lama dia kata boleh jamak kerana sakit, fatwa baru dia kata tak boleh jamak kerana sakit. Tapi fatwa tu tidak diterima oleh ulama-ulama Syafi'i yang kemudian. Yang diangkat adalah fatwa dia yang lama, boleh jamak kerana sakit. Sakit boleh jamak tuan. Ya. Tapi sebaik-baiknya lah, sebaik-baiknya kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan jangan jamak betul-betul jamak. Walaupun ada ulama yang kata harus, tapi sebagian kata tak harus juga. Tuan-tuan buat jamak suri dia panggil. Melewatkan sembahyang yang pertama, mengawalkan sembahyang kedua. Dan saya secara peribadi memang saya mengamalkannya. Bukan kerana sakit lah, kerana hal tertentu. Saya jamak suri dia panggil. Mana sembahyang yang pertama hujung waktu, sembahyang kedua awal waktu. Asal sekarang 42, 44 macam tu kan contohnya. Pukul 4.30 maya Zuhur. Nganga habis maya Zuhur, masuk waktu asar. Sembahyang asar. Itu juga disebut sebagai jamak sebenarnya. Tapi dia panggil jamak suri. Jamak yang bukan betul-betul jamak. Jadi kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan nak jamak macam biasa pun ada karusak, ada ulama kata boleh. Tapi sebagian menggalakkan kita buat jamak suri. Melewatkan sembahyang pertama, mengawalkan sembahyang tak awal. Cerita dia macam tu. Sakit memang boleh lah. Nak jamak betul-betul kau, nak jamak suri kau, ada karusan. Ala kulli hal, kalau sembahyang yang boleh dijamak tuan, kalau ada alasan-alasan yang saya sebut tadi, awaklah ukur diri awak sendiri. Ibadah ni kita dengan Tuhan, tak ada siapa boleh ukur pun. Ya, kalau ada alasan-alasan yang seperti tadi, ya, tuan-tuan boleh aja jamak. Jadi kalau ni cerita beginilah, tuan-tuan terlalu penat, tuan-tuan jamak aja. Boleh je jamak kerana penat ni. Tapi jangan hari-hari pula, hari ni penat jamak, lusa penat jamak. Oh, letih macam tu. Ya. Mana boleh tuan-tuan, aku nak jamak lah Zuhur dan Asar. Tidurlah, dah balik kerja letih sangat, kau sakit urat macam mana kan. Once a while, tuan-tuan jamak aja. Harus, tapi keringanannya itu tidaklah setiap masa, once a while. Boleh. Dah ada pendapat yang memberi, dah ada ulama yang beri pendapat sedemikian dan diakui oleh ulama-ulama lain, termasuk ulama Syafi'i. Al-Imam Nawawi, ulama nombor 1 mazhab Syafi'i ni, dalam buku beliau Al-Majmu', dia juga memasukkan pendapat itu. Mana dia bersetuju, walaupun dia tak galak kan, masuk ada. Tapi syok bawa subuh, tak ada toleran lah, tak boleh. Kukuk mana pun kena semayang. Tidurlah dulu, bangunlah sekarang pukul 4:45 pagi, semayang. Sebab isyak kan panjang. Kalau penat berdoa, tak payahlah semayang dulu, tidurlah. Tapi kalau sembahyang yang boleh dijamak tu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, ada karusan. Sama ada nak takdimkan, nak takhir. Dia ruang-ruang yang ada rukhsah dalam sembahyang ni untuk kepentingan diri kita dah, ya. Dan ulama telah memberi pendapat yang terbaik sekali dalam bab ni. Ada benda dia ada karusan di sana sini, boleh kita amalkan, ya. Lepas tu kalau kita belajar buku-buku syarak lah, khusus buku-buku hukum hakam, buku fiqh kan, Qardawi antara the best. Hujahan beliau, huraian beliau, explanation beliau. Dan dia antara intermediate, moderate.
Nak kata berat doa pun dok, nak kata ringan doa pun dok. Dia meletakkan satu hukum betul-betul di tempatnya. Kalau ijma' sepakat, no tolerant. Tak ada tolerant. Tapi dalam isu-isu yang tidak ada kesepakatan, tak ada ijma', dia terbuka kepada perselisihan di sana sini dan terbuka juga kepada perdebatan. Awak ada hujah? Okey, come forward. Go for it. Awak ada justifikasi alasan-alasan tertentu dan dia beri kebebasan untuk orang berpentahlah di petak ilmu dengan cara yang sihat. Tak ada tuduh-menuduh, tak ada hentam-menghentam, tak ada kutuk-mengutuk, ya tak? Ya. Dia mengajak orang supaya orang kata apa, menguraikan satu perkara dalam konteks yang sebenar. Back to basis. Dalil Quran, dalil hadis Nabi, praktikal salafus soleh macam mana, dan terpulanglah kepada pendapat masing-masing. Selagi mana dia tidak bertentangan dengan jelas menurut nanah Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu beliau diterima di seluruh dunia. Qardawi ni tuan. Mana dunia yang tak pakai pendapat dia? Malaysia, berlambak tuan. Ya. Tapi saya fortunately lah, saya rasa bertuah juga. Pasal saya pernah duduk di majlis beliau pada tahun 1997. Masa tu Pusat Islam buat anjuran convention ekonomi Islam sedunia ke, saya tak tahulah, tapi dia buat seminar atau convention Islamic Economy di Pusat Islam di Kuala Lumpur. Saya ingat dia punya joint venture dengan UAE juga kot. Jadi budak-budak UAE memang UAE hantar pergilah berapa buah bas, saya pun ikut sekali sebab saya nak tengok Qardawi dengan lebih dekat. Tahun 1997. Kita tengok dalam TV, nampak macam dia muda lagi. Rupanya bila berhadapan, tua dah masa tu. Masa tu dia umur baru dalam 70. Masa tu 70 lebih sikit. Tapi dia nampak macam tua. Pakai tongkat. Ya. Dan dia sebenarnya AJK fatwa dunia banyaklah. Dia AJK fatwa kota di Europe, dia AJK fatwa Europe. Fatwa dia diguna pakai secara mudah kerana dia antara yang banyak beri pendapat yang relevan dengan kehidupan semasa. Kita hari ni pun banyak pakai dia, banyak pakai. Bab muamalat banyak pakai dia. Kerana dia banyak bagi istiad-istiad dan pendapat-pendapat yang baru.